Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum kita mulakan kelas kita untuk hari ini, kita mulakan dengan membaca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, untuk hari ini kita akan teruskan dengan masih lagi bab nisbah trigonometri bahagian yang kedua. Untuk hari ini, objektif yang kita akan buat, saya akan buat bersama dengan awak semua, adalah kita akan membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi tiga bersudut tegak dan seterusnya, mentakrifkan sinus, kosinus dan tangen. Kalau kita dekat sini panjangkan ayat dia, tak apa. Yang penting untuk hari ini, apa yang awak akan belajar, awak akan mengenal macam mana kita nak mentakrifkan sinus, kosinus dan tangen. Seperti yang awak lihat sekarang, maksud sinus ialah nisbah untuk mendapatkan sinus adalah panjang sisi bertentangan per panjang hipotenus. Kosinus ialah panjang sisi bersebelahan per panjang hipotenus. Dan tangen pula ialah panjang sisi bertentangan per panjang sisi bersebelahan. Baiklah, kita cuba ingat balik apa yang awak dah belajar. Sebelah kiri awak ada satu segitiga bersudut tegak. Mana kita tahu segitiga bersudut tegak? Sebab dia ada satu sudut 90 darjah. Bila awak nampak segitiga ini, terus setentang dengan sudut 90 darjah adalah hipotenus. Awak tengok ada mata tak? Ada. Mata ni nama apa? X. Ingat balik, ada dua garisan lagi, dua sisi lagi, ingat. Mesti ada nama dia, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Mana satu adalah sisi bertentangan yang setentang dengan mata X? Okey, betul. Ini adalah sisi bertentangan. Mana sisi bersebelahan? Yang duduk sebelah mata X ni, ini adalah sisi bersebelahan. Sekarang ni kita nak menghubung-kaitkan yang macam awak tengok tadi, dia punya objektif. Awak nak kena kenal pasti nisbah. Tengok balik, ini adalah bentuk nisbah ya. Bukan hanya dua titik itu saja, tak. Nisbah kita boleh tulis dalam bentuk pecahan macam ni. Ini adalah nisbah bagi sinus, kosinus dengan tangen. Awak agak susah untuk mengingat sebab dia panjang sangat kan. Tak apa, kita tengok contoh satu. Sebelum tu kita patah balik. Saya tak nak guna sisi bertentangan. Bukan saya tak nak guna, saya nak short form kan dia. Maksudnya, bila awak dapat satu segitiga, macam ni, contohnya macam ni, saya bagi satu segitiga yang baru untuk awak. Andaikan ini adalah satu segitiga bersudut tegak. Ini adalah mata X. Terus, mana hipotenus? Hipotenus setentang dengan 90 darjah. Kita akan gunakan short form sekarang, iaitu H. Mana sisi bertentangan? Sisi bertentangan setentang dengan mata. Jadi mana garisannya? Yang ini. Yang ini kita akan gunakan huruf T. Ni huruf T. Kita ambil yang ni. Baiklah, untuk sisi bersebelahan, sebelah mata ni yang kat sini, kita akan gunakan huruf S. Maksudnya S. Saya akan gunakan akronim untuk bagi awak ingat. Kita teruskan dengan contoh yang pertama. Adakah ini segitiga bersudut tegak? Ya, sebab yang ada sudut 90 darjah. Dan terus setentang dengan 90 darjah, ini adalah hipotenus. Ada mata tak? Ada. Mata nama apa?
X. Okey, seterusnya. Mana sisi bertentangan X? Ya, yang setentangan dia. Ingat, tulis T. Seterusnya, mana sisi bersebelahan? Yang lagi satu ni lah, yang sebelah dia ni. Ini adalah S. Baiklah, sekarang kita nak jawab soalan. Sin X, sin X. X ni sudut kan? Sin bagi sudut X ialah setentang per hipotenus. Cos sudut X ialah sebelahan per dengan hipotenus. Tangen sudut X ialah setentang per sebelahan. Daripada ayat yang panjang-panjang ni, saya cuba ringkaskan jadi simple macam ni. Baiklah, saya bagi lagi simple untuk awak. Macam mana nak lagi simple? Baiklah, saya guna colour merah sikit. Sin X sama dengan setentang per dengan hipotenus. Cos X sama dengan sebelahan per hipotenus. Tangen X sama dengan setentang per sebelahan. Okey, dapat. Okey, SGHKSHTTS. Saya rasa awak tak boleh nak ingat. Jadi saya bagi akronim untuk awak supaya awak dapat ingat sikit. S saya bagi saya. Takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, maksudnya untuk nisbah trigonometri ni, awak ingat akronim ini. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Boleh ingat? Dari sini. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Kalau awak boleh buat akronim yang lagi menarik, silakan. Kalau itu yang dapat membantu awak. Cuma setakat ini yang saya rasa macam menarik sikit lah. Betul lah kan? Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Logik kan benda tu? Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan ataupun contoh yang kedua. Diberi satu segitiga bersudut tegak dan mempunyai sudut X. Sudut X ni tirus. Okey, baik. Kita terus. Zap setentang dengan 90 darjah. Ini apa? H. Mana mata? Kat sini, X. Setentang dengan mata X, ini apa? T. Bagus. Yang dekat sebelah mata ni? S. Okey, bagus. Seterusnya kita nak jawab. Macam mana kita nak jawab? Sin X sama dengan apa? Cos X sama dengan apa? Tangen X sama dengan apa? Kalau awak perhatikan, dekat bucu ni, mana bucu? Ini. Bucu ni ada 3 bucu. Kita dah kenal pasti. Ini titik A, titik B dengan titik C. Jadi maksudnya garisan ni dah ada nama. Garisan ini garisan AB atau BA. Garisan yang kat bawah ni pula adalah BC atau CB. Kita tak kisah yang mana satu. Dan yang ini, yang hipotenus ni pula, nama garisan ni adalah AC atau CA. Kalau kita patah balik kat sini, kita tak dapat nak kenal pasti dia punya nama garisan tu. Dia tak spesifik. Okey, bila yang kat sini dia dah spesifik, kita boleh jawab. Sin X, cos X, tangen X. Okey, saya masih lupa cikgu. Tak apa, kita tulis. Buat benda yang boleh membantu diri awak. Saya takut hantu.
kalau saya hantu tak takut sangat. Jadi S T H K S H T T S. Maksudnya kat sini, kita terus kat sini, sin X sama dengan T over H. Cos X, K sama dengan S over H. Tangent X, apa benda? T over S. Jadi, kita akan kenal pasti. Okey, boleh bagi tahu saya dekat mana T berada? Ya, betul. T berada di sini. Jadi, jawapan dia apa? Jawapannya adalah AB per H dia apa? AC. Jadi, sin X sama dengan AB per AC. Itulah jawapan dia. Seterusnya, cos X. Kita nak tengok S. Mana S? Ya, betul. S berada di sini. Jadi, BC over H awak apa tadi? AC. Maksudnya, cos X sama dengan BC per AC. Bagus. Seterusnya, kita tengok tangent X sama dengan T per S. Mana T? Ya, ini T. AB per mana S? Yes. BC. Jadi, tangent X sama dengan AB per BC. Boleh? Faham? Boleh kita teruskan dengan soalan lain? Soalan yang ketiga. Ini juga ialah segitiga bersudut tegak. Terus, nampak je segitiga bersudut tegak? Okey, terus ini adalah H. Mana mata awak? Ya, ini mata saya X. Setentang dengan X. Terus, ini huruf apa? Ya, T. Sebelah dia huruf S. Dah, siap. Terus, ingat balik akronim. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. K pula, minta maaf. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Sebab tu saya kata, awak kena ingat. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Terus tuliskan, sin X sama dengan T over H. Cos X sama dengan S over H. Tangent X sama dengan T over S. Sama dengan. Jom kita tengok. T. Mana T awak? Ya, ini T saya. Jadi, garisan yang mewakili T adalah DF over. Mana H awak? Ya, ini H. Garisan EF. Jadi, sin X sama dengan DF over EF. Cikgu, kalau saya nak buat FD boleh tak yang ke atas tu? Boleh. Tak kisah. Kan saya kata tadi, kalau kita tengok tadi, yang contoh sebelah ni, contoh untuk garisan yang ini. Dia boleh jadi AB, dia boleh jadi BA. Tak kisah. Jawapannya betul. Seterusnya, cos X iaitu S over H. Mana S awak? Ya, di sini. So, jawapan awak DE over H. Dia apa? EF. Jadi, cos X sama dengan DE over EF. Seterusnya, untuk tangent X, T over S. Mana T? DF over S awak apa? DE. Jadi, tangent X sama dengan DF over DE. Faham?
Sekarang kita upgrade sikit awak punya soalan. Diberi satu segitiga bersudut tegak PQR. Terus tengok mana sudut 90 darjah. Jadi ini adalah H. Ingat, H sampai bila-bila kat situ lah H. Dia tak boleh nak bergerak pergi tempat lain. Untuk segitiga tu. Sekarang tengok ada mata tak? Ada cikgu. Sekarang ada 2 mata. Ya, mata yang pertama ialah mata X. Mata yang kedua adalah mata Y. Jadi bila ada 2 mata kat sini, awak ada 2 soalan. Sebab tu awak nampak sin X, cos X, tangent X mewakili sudut X. Sin Y, cos Y, tangent Y mewakili mata ataupun sudut Y. Baiklah. Step yang pertama, macam mana kita nak buat tadi? Saya ambil warna ni sikit. Ingat balik dia punya akronim. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, kalau sebelum ni saya jawab tulis ini dulu kan, T over H, S over H, T over S. Kali ni awak dah expert kan? Kita terus je. First, awak kena tentukan T dengan S dulu. Ingat, bila mata berlainan, T dengan S pun akan lain juga. Jadi kita akan buat satu persatu. Kita mulakan dengan X dahulu. Okey, sekarang maksudnya awak kena bayangkan awak tak nampak Y. Awak nampak X sahaja. Tengok mata X. Mana garisan yang setentang dengan X? Ya, di sini. Jadi dia akan jadi huruf T. Yang sebelah dengan mata X di sini. Jadi dia akan jadi S. Bila dah buat macam ni, selesaikan dulu sin, cos, tangent bagi sudut X. Okey, jadi kita teruskan sin X. Sin adalah T over H. Mana T? Yes, di sini T. Jadi, jawapannya adalah PR over, mana H awak? Ya, PQ. Settle sin X. Cos X. Cos X adalah S over H. S awak mana? Ya, S di sini. Jadi, QR over, mana H? Ya, PQ. Tangent X. Tangent X adalah tangent T over S. Mana T? Ya, lagi sekali T di sini. P R over, mana S? Ya, di sini S. QR. Jadi, awak dah selesai untuk sudut ataupun mata X. Sekarang kita teruskan dengan sudut yang kedua, iaitu Y. Okey. Jadi saya nasihatkan awak, bila dah selesai satu sudut tu, sila padamkan benda yang akan mengacau konsentrasi awak. Okey. So, saya dah padam. Sekarang saya boleh fokus pada sudut Y pula. Sekarang, sudut Y. Ingat ya, hypotenuse dia akan maintain je kat situ. Dia tak akan berubah. Yang berubah hanya T dengan S sahaja, setentang dengan sebelahan sahaja. Sekarang kita tengok mata Y. Mana garisan yang setentang dengan mata Y? Ya, sini. Jadi ini akan jadi huruf, betul, T. Yang duduk sebelah kat tepi mata Y, okey, garisan PR. Jadi tanda dia dengan S. Jom kita selesaikan. Sin Y. Sin bagi sudut Y adalah T over H. T dia adalah QR. H adalah PQ. Bagus. Cos Y. Cos adalah S over H. Mana S? Ya. PR over PQ. Seterusnya, tangent Y. T over S. Mana T? QR over PR. Jadi, adakah awak faham?
macam mana kita nak menentukan nisbah untuk sin, cos dan tangent. Jadi saya harap awak dapat faham apa yang awak belajar hari ini, dan saya mengharapkan awak dapat mengulang kaji pelajaran. Jadi untuk ulang kaji, saya nak awak buka buku teks muka surat 111, uji minda 5.1b, cuba selesaikan. Bagi yang tiada buku teks, kamu boleh rujuk, saya dah screenshot. Ini adalah soalan yang diberikan. Jadi sila buat dalam buku, dan jika ada yang tak faham boleh tinggalkan komen, ataupun saya akan cuba untuk membantu awak semua. Jadi saya rasa setakat itu sahaja saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.